Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. Dan apa gunanya kita hidup kalau kita tak nak boleh bagi sumbangan ataupun bagi manfaat dekat orang. Tak payah hidup kalau kita tak boleh bagi sumbangan macam itu dekat orang. So caranya adalah kita share ilmu yang ada ni untuk dikongsi bersama. Dan saya pun bukannya seorang yang chef, seorang yang pakar dalam bidang bakery ni, ataupun saya ni belajar dalam bidang culinary. Tak ada, tidak ada. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada menjaja, run business saya seorang-seorang. Saya pun buat business totally offline juga sebelum ni. Tapi kita nak melangkah ke dunia yang lebih mencabar. Kita nak melangkah kepada perubahan kehidupan kita. So saya kena ambil tindakan untuk saya nak ubah saya punya corak kehidupan saya, untuk saya nak ubah saya punya corak bisnes saya. So benda tu saya kena ambil tindakan. Kalau tidak, saya ditakut yang lama. Kalau tidak, saya sentiasa dipersendakan, direndah-rendahkan. Sebab yalah, kita hanya buat bisnes kat rumah. So bila buat kat rumah, orang tak nampak perjalanan bisnes kita. Buat kat rumah je pun mesti dia punya say dia tu 1,000, 2,000 macam tu je. Tak mustahil. Kalau kita ada ilmu, everything is change. Tak mustahil. Kalau kita ada ilmu, buat kat rumah pun kita boleh jana pendapatan lebih daripada 5 angka. Alright? Yang paling penting kena ada ilmu. Alright? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You all tak kat komen. Lu clear ke tak? Untuk pagi ni, saya nak kongsi dekat you all. Dah 2 hari dah buat kek Swiss roll. Okay, takkan nak buat Swiss roll pula hari ni. Okay, so untuk hari ni saya nak share dekat you all cara saya nak buat biskut ataupun cookies cornflake. Dan cornflake ni tanpa telur. Kalau biasa kalau macam sebelum ni banyak dah saya share resepi-resepi cookies. Ada yang hanya menggunakan 1 biji telur sahaja ataupun 2 biji. Tu pun memang paling-paling lekeh lah. Dan tanpa telur pun banyak. Dan ini adalah biskut yang tanpa menggunakan telur. So saya nak buat cookies ataupun biskut cornflake. Dan biskut cornflake ni dia kalau saya punya sepanjang saya buat bisnes, sebelum ni saya juga buat jugalah bisnes cookies ni. Sebelum ni lah, okay. So bisnes cookie ni yang mendapat perhatian lah, paling top saya punya best seller untuk cookies ni. So why not saya kongsikan bersama dengan you all untuk nak dapatkan cookies yang rangup, yang crunchy, dan yang paling penting tahan lebih lama. Biasa kalau macam cookies, kalau kita tahu cara dia ataupun step dia, boleh bertahan lebih kurang 1 tahun 1 tahun, 1 year, you all boleh simpan dia. Tidak akan rasa tengik kita punya biskut kita. You all jangan bimbang. Bukan kata aku buat baru je seminggu, aku buat baru je 2 minggu, tetapi kenapa biskut aku tengik? So kenapa cookies kita tu tengik tu? Adalah sebab-sebab dia. Tahu tak? Sebab dia adalah you all punya bahan-bahan yang you all gunakan di dalam cookies kita. Mungkin you all gunakan contohlah bila mana yang melibatkan badam hancur ke, badam kisar ke apa ke, pastikan you all kena goreng dahulu supaya cookies kita bertahan
lagi lama. Kalau tidak dia rasa hampas, kalau tidak dia rasa tengik. Alright, nah saya bagi dah solution ataupun saya bagi dah tip dia macam mana nak hasilkan cookies yang tidak tengik. Kebanyakan buat memang tengik, cepat je sangat tengik. So itu adalah salah satu langkah supaya kita buat biskut kita tidak tengik dan bertahan lagi lama lah. Kalau boleh setahun deh, setahun. Cookies kita buat biskut ni biar setahun. Alright. Morning Nori, thank you share ilmu tanpa jemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Okay, so seperti yang you all sedia maklum, hari ini adalah last day saya punya promo 50% saya punya PJJ. So siapa yang nak dibantu, siapa yang nak saya coach dengan you all, siapa yang nak saya ajar you all one by one, ajar sampai jadi, you all type kat komen tu PM je, PM nanti saya akan bagi link ataupun you all klik link jap, saya bagi link. Okay, type PM, saya akan bantu you all buat sampai jadi. Okay, macam ekonomi baru ni, hari Isnin saya dah ajar dah cara pengiraan, saya dah ajar dah macam mana cara nak berapa sebenarnya harga yang patut kita jual untuk kek coklat Indulgence tu. Saya tunjuk dekat you all dah. Saya tunjuk dah. Okey, SQ250 berapa sebenarnya? Kek yang besar, saiz 9 berapa sebenarnya modal dan berapa sebenarnya harga yang patut jual. Alright, yang itu premium semalam saya tunjuk lagi cara pengiraan. Saya dah tunjuk dah cara pengiraan untuk marble jelita. Saya ajar lagi cara nak buat macam mana kita nak dapatkan sale. Apa patut buat? Saya bagi 2 poin yang cukup super deh. 2 poin yang saya buat semalam, saya ajar dekat grup premium semalam tu, itu 2 poin yang merubah kehidupan saya. Itu 2 poin yang merubah bisnes saya. 2 poin yang cukup. Orang tak buat benda tu deh. Orang tak buat benda tu dan saya ajar you all benda 2 poin je. 2 poin je. You all akan ubah you all punya sale you all daripada yang tak pecah 100,000 pecah 100,000, yang tak pecah 10,000 pecah 10,000. Itu yang saya buat tau. 2 poin je, bukan 10 poin je. Hanya 2 poin merubah segala-galanya. 2 poin. Saya ajar you all macam mana cara nak target, macam mana cara nak buat sale untuk semalam. Hanya 2 poin saja. Alright. Dan untuk malam ini live dengan saya dalam grup expert. Selepas 2 poin yang saya bagi tu, apa rule ataupun apa sebenarnya yang patut kita buat, you all kena tahu. Check dulu, checklist dulu apa poin-poin yang you all patut buat untuk you all nak target you all punya customer you all. Adakah selama ni saya akan bagi list malam ni untuk yang mana yang join group expert, yang nak saya coach dengan you all, yang nak saya ajar you all one by one business online dengan cara yang betul. So saya akan ajar. Okey, poin yang pertama, adakah you all buat? Poin yang kedua, adakah you all buat? Poin ketiga, 4, 5. So benda ni, poin-poin ni you all tengoklah bisnes aku ni ada ke tak poin-poin ni. Kalau tak ada, memang jangan mimpilah you all nak pecahkan 3,000 pertama, 5,000 pertama, 10,000 yang pertama. Alright, so malam ni saya akan ajar you all one by one. You all check lah, checklist you all punya tu, adakah you all buat ke tak benda tu. You all buat ke tak checklist yang saya akan bagi poin-poin malam ni, you all buat ke tak deh. Kalau you all tak buat, buatlah tindakan, sebab tindakan tu akan merubah kehidupan you all dan bisnes you all. Alright. Okay, promo untuk promo premium 50% 24950 sen. 24950 saya bagi 2 poin je. Saya tak bagi banyak poin tau dah. 2 poin ni ubah saya punya bisnes saya tau dah. 2 poin je, 2 poin. 2 poin ni sangat-sangat kalau you all ambil tindakan buat, ya Allah. Cukup super, cukup luar biasa. Yang orang tak buat deh. Yang orang tak buat. Benda ni saya ajar you all ni, yang saya buat orang lain tak buat. Dan ambil tindakan. Ambil tindakan. Alright? Okay. Hari
Hari ni last day deh. Hari last day. Dah. No more minta 50%. Sebab hari ni last day. So, siapa yang nak dibantu, type PM ataupun klik link bawah tu, type PM. Nanti saya akan bagi link. Alright. Okay, untuk permulaan, untuk pagi ni saya nak ajar ataupun saya nak tunjuk dekat you all resepi yang sangat mudah, sangat simple untuk biskut cornflake ni. Dan of course cornflake ya, okay. Cornflake ni saya gunakan cornflake yang macam ni dah. Saya gunakan cornflake yang you all boleh lah nak guna mana-mana, tapi saya beli cornflake kecil-kecil lagu ni. So saya guna cornflake yang ini. Okey, yang belum dikisar, saya pun ada yang dah kisar dah. Kita untuk nak buat ataupun nak pastikan cookies kita tu sedap, you all kena pastikan bahan-bahan kena kisar dalam tu. Bukan kata semata-mata butter sahaja dan gula sahaja. Tidak akan menyebabkan sedap you all punya cookies you all. Kalau you all kosong. Kalau kosong je, semata-mata kosong, memang tak sedap lah biskut you all. Pastikan biskut you all ada bahan-bahan yang boleh merangupkan dan yang boleh menyedapkan kita punya cookies kita. Alright, macam saya dah blend dah. Ni dah. Saya dah blend dah, nampak? Saya dah blend dah saya punya cornflake ni. Alright. Tunjuk baik-baik dulu lah. Sabar dulu. Okay. Saya guna pure butter. Pure butter deh. Bukan butter cup. Pure butter. Ini memang pure butter. Yang harga dia 250 gram ni RM12.90. Kalau butter cup tu murah lagi lah. Sebab dia campuran butter cup. So, you all jangan tertukar butter cup dengan butter. Sebab lain. Okay. Jangan tertipu lah. Kalau orang kata, cookies awak pakai apa? Pakai butter cup. Itu adalah campuran. Kalau dia kata okey, cookies saya pakai pure butter. Okey, so dia punya mesti cookies dia akan mahal. Cookies dia tidak akan main RM10, RM15, RM20, RM25. So dia akan RM35, RM40. Dia standard dia lagu tu lah. Okey. Saya of course saya menggunakan tepung jagung untuk nak bagi merangupkan kita punya cookies kita. Gula custard. Untuk kali ini saya gunakan gula custard, saya tak gunakan gula icing. Alright. Okey. Cornflake yang Nestle tu boleh guna, boleh. Boleh. Biasa kalau macam cornflake yang Nestle tu dia agak keras sikit. Kalau yang tu untuk sesuai macam nak buat cornflake bermadu, okeylah. Tapi kalau macam untuk nak buat cornflake yang macam ni, you all boleh beli timbe pun tak apa. Itu beza dia deh. Tapi kalau you all nak buat untuk cornflake bermadu, you all kena pakai yang brand Nestle lah. Kalau untuk yang macam dalam ni, you all boleh beli dekat beli yang bertimbe lagi ni, timbe deh. Timbe ni. Yang ni timbe lah saya belinya. Beli kat kedai bakit ni. Boleh lah. Okay. So untuk permulaan, pastikan oven kita get ready. Kalau you all biskut ni bukan kata macam kek. You all kena tahu deh, biskut tak sama dengan kek. Sebab apa? Sebabnya biskut dia lambat. Dia punya proses dia lambat. Tak sama dengan kek. So kalau contohlah you all dah buat dah, lepas tu separuh tu baru nak siap dah, okay? Lepas tu baru you all on, you all punya oven, tak apa. Tapi kalau kek tak boleh. So kalau you all nak buat biskut setengah jam, you all nak buka, tak disarankan lah. Sebab benda tu kita buat lama. So bila lama, oven kita memang get ready dah, panas dah. So kalau kita ni jenis slow, so tak digalakkan buka setengah jam awal. Kalau you all dah buat separuh dah cookies you all, baru you all on, okey lah. Alright, so untuk permulaan pastikan oven kita dalam keadaan api atas bawah. Dan suhu kita adalah, tukar suhu kita 130, 140. Okey, standard lah 130 lah. Okey. Okey, so pastikan nak buat kek balik kena back to suhu yang lain pula. Okey, you all kena pastikan oven kita antara 130 hingga 140 suhu dia. Nanti kalau you all nak buat kek, kena tukar balik, tidak tak jadi kek you all. Alright. Okey, so untuk permulaan,
inci ni deh. Pakai loyang yang 1 inci. Satu je lah. Kalau macam saya pakai loyang yang besar ni. Saya 15. Kalau you all punya apa you all tak muat, so pakai kecil lah. Yang paling penting nak buat cookies ni biar loyang yang 1 inci. Alright. Okay. Untuk permulaan pastikan guna apa tu parchment paper untuk alaskan kita punya cookies kita. Parchment paper dia awak tak main dah. Siapa-siapa shortening, siapa-siapa margarine ni tak main dah. Awak tak main dah. Khabar kata tahun 2020 dah nak masuk tahun 2021 dah. Dok main sapu margarine, sapu shortening. Tak ada dah. Tak ada dah kereta deh. Lambat. Okey. So, yang ini parchment paper ni you all boleh beli kat kedai bakit. Berapa je? Satu buluh ni lebih kurang RM1 lebih lah. RM1 lebih RM2 gitu je lah. Okay, so pastikan ikut dengan dia punya loyang dia. Pastikan share saya punya live. Pastikan share saya punya live ni. Jangan kata duduk nak dapat ilmu, nak sore-sore. No. Ilmu dikongsi bersama. Jangan kedekut ilmu ni. Dan saya nak pastikan you all share saya punya live ni. Share. Semoga orang lain pun dapat manfaat juga. Bukan you all je dapat manfaat. Jangan tamak nak ilmu sore-sore. You all kena kongsi juga dekat orang lain. Sebagaimana saya kongsi dekat you all. So you all kena wajib share saya punya live untuk orang lain juga. Jangan tamak nak sore-sore ilmu tu. Faham tak? Jangan tamak. Sama juga buat bisnes, jangan tamak. Ni orang minta sikit kan, buat gagal tu lah, acuh-acuh tak acuh. You tengoklah bisnes dia macam mana, tahu tak? Tengoklah, bukan saya nak kata, oi bisnes aku tak ada. Tapi itulah yang berlaku. Jangan kedekut, jangan tamak, jangan kata, oi kalau mungkin aku bagilah mungkin rezeki aku tak masuk. You all tahu macam mana? Bukan kita yang tentukan rezeki, Allah yang tentukan. Kita hanya berusaha je. Okay? Kita lebih, the more you give, the more you get. The more you give, lebih banyak. You all memberi, lebih banyak you all dapat impact dia. Jangan kedekut nak memberi. Ni kan orang tanya sikit lah, buat lagu tu lah. Oh lah. Ya pun, buat menyakit hati baik tanya. Dia lah dok. Buat lagu tu lah. Aduh. Aku nak sakit atas kepala. Aku tanya sikit, buat lagu tu lah. Kedekut lah dok. Ni kalau permulaan tu you orang rasa kalau gerak lagu ni pun, gerak pun. Ambil lah majlis sikit buat kau orang kata. Siapa yang nak dibantu, type PM. InsyaAllah saya akan bantu you all. Siapa yang join saya punya group expert, ramai dah saya tengok. Ada dah yang orang baru yang join. So you all di platform yang betul. So nanti malam ni checklist deh. Sebenarnya bisnes you all tu ada dah benda-benda yang saya akan bagi tahu dekat you all malam ni. Alright? Ada ke tak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kalau tak ada tu kena buat something lah. Kalau tak ada tu kena buat something. Jangan kata tak ada, tak buat ke sekarang memang lah. Okey. So alaskan dia dengan kertas parchment paper. Kertas parchment paper ni dia warna putih Dia warna putih. Okey. You jangan tertukar dengan
paper. Lain. Tu proof paper tu lain deh. Proof paper tu lain. Jangan tukar pula. Sini kek ni. Kek pula dah. Kita tahu. Kek pula dah. Seku. Okey, untuk permulaan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk expert 34950 sen daripada harga dia 699. Saya akan coach dekat you all, saya akan buat you all belajar you all benda yang baru. Dan benda ni memang terbukti result dia. Kalau you all follow je, ikut je step dia, insya-Allah you all yang dapat benda tu. Alright? Saya alhamdulillah saya dah dapat dah. Tempiah tu benda tu saya dah dapat dah, alhamdulillah. So tak salah, benda tu ilmu tu saya kongsikan. Macam mana saya buat permulaan, apa basic-basic yang patut buat. Okey? Ada lagi lah tambah-tambah tu. Jangan lupa malam ni lah. Tapi malam ni sebab Zoom biasa standard dia 45 ke sejam je. So tak syok tahu tak. Saya ni tak boleh. Sekali dia start saya kelas ni sejam lebih. So tak apalah, saya buat live untuk malam ni. Alright? Okay. Okey, untuk permulaan, untuk saya guna campur saya campur sebab saya tak nak bila saya menggunakan yang ini memang kata totally pure butter. So kalau saya menggunakan totally pure butter, kita punya cookies kita terlampau rapuh. So terlampau kata dia macam berderai. Saya tak suka gitu. Saya nak biar dia tak kata tak rapuh sangat. Dia macam kata kalau you makan biasa tak lah. Tahu tak? Tak tu kan lembut sangat. So saya tak nak lagu tu. So apa langkah dia adalah kita kena campurkan dengan margarin ataupun you campurkan dengan buttercup. Macam saya akan campurkan dengan margarin pelangi lah. Untuk kita nak biar cookies kita ni biar kata rasa crunchy dia tak ada lah terlampau. Makan lah kau makan tu tak ada bawah jatuh. So tak sih gitu. Alright, so yang ini kita buat campurkan 250 gram. Okay, so saya yang ni lebih kurang saya nak masukkan hanya 100 gram je. Saya tak sih masuk banyak-banyak sebab saya kena banyak masukkan margarin berbanding dengan pure butter. Walaupun kita masuk juga pure butter. Alright. Biasa kelas saya adalah pukul 9.30. Memang standard 9.30. Melainkan kalau saya info. Tapi setakat ni 9.30 lah. Okey.
Biarkan tak memisah kita, biarkan saja. Nori, first time nak bake biskut. I punya oven 120 liter digital. Suhu macam mana Nori? Baru join ekonomi and premium. Baru cari video-video lama Nori nak buat biskut. Okey, margarin pelangi molek ke? Okey. Sebab pelangi memang sangat recommended lah. Sebab itu adalah daripada Bumiputera. Okey je. Kau apa dia? Selama ni kan saya guna ni je. Okey je. Mendapat tempat di hati orang Asia je. So, why not kita tidak support? Kenapa kita tak support Bumiputera? Ini memang Bumiputera punya pelangi. Alright? Okay, so selepas daripada tu gula kastor gula kastor yang ni campuran saya buat ni. Siapa yang dia ni nampak aku nak pick up, kena tengok balik lah, saya punya lah ni tengok balik. Okay, so untuk gula ni lebih kurang 100 gram je. Jangan buat lebih sangat. 1 gram dah memang okey dah. Sebab kalau terlampau manis sangat memang tak sedap lah. Ting setengah. Biasa orang tak kerti nak cekera benda ni tau tak. Tak cekera. Just follow je saya kata dah. 250 gram margarin campur dengan butter. So gula kastor adalah 100 gram. That's all. Itu je. Okay. Biarkan saja. Dia kena lebihkan butter. Dia kena lebihkan pelangi, margarin. Berbanding dengan butter lah. Itu step yang saya buat lah. Kalau macam biskut sebelum ni pun, kalau sebelum ni tahun-tahun yang lepas saya buat untuk biskut, memang saya akan lebihkan margarin. Berbanding dengan butter lah. Kalau you nak buat, bukan tidak boleh nak buat. Untuk kalau contohlah you nak buat, tak boleh. Kalau saya nak gunakan 100% ataupun fully butter, pure butter, boleh. Tapi agak-agak lah 250 gram pun RM12.90. Kita ni baru nak kita ni brand pun tak tahu mana lagi. Brand pun tak ada lagi brand. Tak ada nama lagi. Agak-agak lah. Agak-agak. Ukur baju di badan sendiri dia kata. Okey? Buat dulu untuk first step lagu ni kan. Nanti you all punya brand you all semakin orang kenal dah apa semua, upgrade lah benda tu. Bukan kata mula-mula tu mentang-mentang lah orang lain buat pure butter, aku pun gagah nak buat pure butter. Lepas tu nak you all nak jual dengan harga RM20, RM25. Meninggal sangat-sangat. Okey? Baik tak payah buat lah bisnes kalau lagu tu. Sia-sia. Alright? Suhu saya nak dah ke tak ni? 130, 140. Alright. Saya nak resepi. Kalau nak resepi kena tengok balik saya punya live. Kalau tengok dekat YouTube pun banyak dah tim saya dah upload dah. Banyak sangat. Pergi tengok kat YouTube, tulis Noris keluar banyak gila tahu tak. Banyak sangat-sangat. Kita je tak tahu cara dia. Alright, boleh tunjukkan cara kira keuntungan biskut tak? Terima kasih. Okey, so untuk permulaan, yang ini pastikan letak sedikit sodium bikarbonat. Mana dah sodium bikarbonat ni powder. Okey, pastikan letak sedikit sodium bikarbonat. Okey, lebih kurang. Sudah kecil ni. Okey, masukkan sedikit Essence coffee tau. Essence coffee ni maksud dia essence coffee you all boleh pakai
apa tu, coklat Imako ke, kopi Imako ke, ataupun Nescafe, masukkan sedikit air, lepas tu masukkan dalam ni deh. Sebab kita nak rasa dia tu nak macam rasa coklat-coklat, kopi-kopi sikit. Bukan kata konflik semata-mata konflik. No. Kita yalah kita nak lebih advance dah kita punya cookies kita. Alright, tak pernah buat biskut hari ni nak join terus line. Ni semoga tiada gangguan. Dah. Okey, kalau macam contoh nak Imako, yang ni saya kata saya ambil cappuccino. Cappuccino Imako. Sebab dia kalau macam cappuccino tu dia light macam kopi juga. So kalau you nak memang totally apa tu kopi, so you boleh beli kat kedai lah. Kopi Imako ke, coklat Imako ke, ataupun kalau tak ada semua tu boleh guna Nescafe pun boleh. Nescafe tu you kena letakkan air masuk sikit. Jangan air panas deh. Letak air masuk sikit. Lepas tu kacang-kacang sikit masuk ke dalam ni. Jangan banyak sangat sebab nanti pahit. Okey, dia ke Imako ni dia pekat. Dia pekat deh. Okey. Yang ni sudah siap dah kita punya ni. Okey, yang ni kata bahan A lah. Ni bahan A. Dia ada bahan A, bahan B, bahan C. Okey. Gula icing sesuai tak buat biskut? Gula icing dia tengok jugalah. Kalau you rasa macam nak crunchy-crunchy sikit, kalau better pakai gula custard lah. Kalau macam biskut tu, contohlah kalau biskut tu memerlukan dia terap, macam contohlah you nak buat tak nenas ke. Tak nenas dia kena pakai gula icing. Dia pakai gula icing. Tengok jugalah. Certain biskut juga. Bukan semua biskut kena pakai gula custard. Bukan semua biskut kena pakai gula icing. Dia kena tengok juga. Alright. Dia ada sebab lah kenapa saya gunakan gula custard. Kalau you rasa malah aku nak ikut dia, aku nak guna gula icing, it's up to you. Saya berkata dah, saya banyak kalau berpuluh kali saya kata jangan percaya saya, tetapi buat je. Dan yang paling penting jangan derhaka pada resepi. Saya kata resepi lagu ni, so you all nak buat lagu tu, alah tak mau lah merasa itu yang terbaik untukmu. It's up to you. Okay? Okay? Emplate tak? Emplate tak sesuai untuk buat benda ni, tapi emplate tak boleh. Emplate macam buat roti boleh lah. Emplate tak sesuai. Emplate tak boleh. Saya tak sebut pun emplate. Tak ada emplate ni. Aduh, macam mana lah. Aduh lah. Ni sesi soal jawab atau ni sesi soal jawab atau buat kek? Sama dua-dua lah. Nori, bakar biskut pakai grey atau kipas? Kipas. Meninggal. Yalah meninggal, babe. Meninggal. Aduh lah. Okay, so untuk yang ni kita masukkan apa tu, kita masukkan apa tu ayat apa dah sebut. Sebut. Okay, yang ni yang telah dikisar dah, yang telah dikisarkan dah untuk konflik ini lebih kurang 20 gram. 20 gram deh. Tapi kalau macam you nak buat lebih pun boleh je. You nak buat lebih lagi sedap lah. Sebab kisar ni dia tak ada, dia rasa macam lebih crunchy lah. Dan dia punya ni dia tak ada lah. You kisar jangan terlampau lama sangat. Bila kisar ni dia jangan terlampau lama sangat. Dia akan nampak lah ketulan-ketulan gini deh. You nampak deh ketulan-ketulan ni. Nampak. Okay, so dia akan gini deh. Nampak ni. Okay. Gitu. Alright. Ni adalah serbuk konflik yang telah dikisar dah. Serbuk konflik. Okay. Yang paling penting kalau you nak buat sedap lagi, you kena campurkan nestem. Tapi saya tidak ada nestem, so saya akan campurkan dengan benda ni jugalah. Saya campurkan dengan yang ni. Cuma yang ini saya tidak kisarkan. Okay. Okay. Saya tidak kisarkan. Saya just kata ke apa nak ayat ni? Nak ayat kan dia ni? Ni nak ayat kan ni? Nak ayat ni. Nak ayat kan dia ni? Ayat dia ni. Takut silap lama tak faham pula.
ni lebih kurang 100 gram lah. So you all kalau macam kain dia peruh ke. Gitulah. You all buat gini. Okay. Ramah. Ramah. Kalau you all nak gantikan dengan Nestum pun boleh. Nestum lagi sedap lah. Nestum. Nestum boleh lah. Sebab saya tak ada Nestum. So you all, kalau you all nak sedap lagi, kena pakai Nestum lah. Bagi yang tu yang kisar dia halus lagi. Yang ni dia tak halus. Sebab kita nak biar dia rasa crunchy sikit. Ada. Wak makan orang kata wak makan lepas-lepas habis lah tu. Siapa ingat kata? Okey. Ramah-ramah sikit. 100 gram lah lebih kurang. Kalau you nak gantikan sama juga Nestum pun gitu juga. Kalau nak Nestum lagi sedap lah. Sebab kita dah masuk dah serbu cornflake. So nak lagi sedap kita pakai Nestum. Main ramah-ramah gitu je. Nestum tak? Nestum tak kisah. Nestum tak kisah, just masuk lah. Nestum mana ada kisah? Mana ada kisah? Tak ada lah kisah. Kisah. Kalau kisah. Kalau Nestum tak kisah. Dan Nestum tak payah ramah. Nestum memang dia halus dah. Yang ni muka dia kasar dah. Tengok jugalah kepada keadaan tu. Nak kau nak ramah orang ramah ni pun lain pun kena ramah juga. Tengok keadaan. Sebab saya konflik saya dah halus dah. Minta angin je lah. Ada. Saya pun beli kat kedai bakery lah ni sis. Sebab kita nak biar crunchy. Pernah join satu kelas. Kelas mana ni? Kelas mana kat Angai ni? Biskut ni ditambah sedikit jam strawberry. Sedap Nori. Saya tak suka gitu. Saya kalau campur-campur dengan jam ni saya tak suka. Ulah you all. Kalau macam saya, resepi saya tidak ada lagu tu. Sebab kita kena lebih advance lah. Pero saya it's up to you lah benda tu. Kalau macam saya tak suka pakai jam. Sebab kita contohlah kita nak orang makan lah tak apalah. Tapi kalau kita nak buat benda tu lebih, kita nak contohlah nak buat bisnes kan. So benda ni kita nak biar orang lain pun disukai juga. Bukan kata kita je suka, orang lain pun suka. Kita tak nak orang kita suka, orang lain tak suka. So benda tu tak syok lah, fair tak? Kelakar pula tengok Nari cakap. Kesian pula tu. Genggam belakang. Tarik kiri kanan pun belakang. Siapa yang baru masuk saya punya live ni kena tengok balik deh. Tengok balik. Ramah. Okey, kalau you all nak sedap lagi, pastikan pakai serbuk badam. Serbuk badam tu pastikan you all kena goreng sedikit deh. Bagi kekuningan sikit. Supaya cookies kita tu tak rasa hampas, tak rasa
cepat tengik. So kita kena gorengkan sedikit bila mana melibatkan badam. Okey. Sama lah juga oat pun. Oat pun kena goreng sedikit. Kena goreng saya tahu lah kalau you kalau saya goreng atas dapur atau pali gitu je tanpa minyak. Okey. Dah siap. Sebab saya tak ada sebut badam. Kalau you all nak letak sebut badam pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kita campurkan ada ni ya. Okey, tepung jagung lebih kurang 100 gram. Sebabnya lambat kau ni. Lambat kau ni. Ya lu tu jaga ni. Tolong. Ibu dulu awak tengok. Kalau dah tak ada aku dah. Okey, ni adalah tepung jagung. Okey. Alright, so yang ini yang kita dah campur dah dengan sebut dan yang konflik yang saya ramah tadi kan. Tapi saya apa tu? Tak ramah. Kalau it's up to you lah, you all nak lagu mana. Macam saya tak nak yang nampak kosong sangat saya punya cookie saya. So saya nak biar nampak rasa crunchy sikit. Gitu. Crunchy tu campur dalam ni pun tak apa. Coklat cik deh. Coklat cik lagi sedap lah. Coklat cik macam saya guna coklat cik yang kecil ni ada. Satu you lah, you nak pakai coklat cik yang besar ke you deh. Okey, coklat cik ni lebih kurang 30 gram. Semua. Lagi sedap okey. Tepung tak ya, sangat tak saya okey. Sepanjang saya buat bisnes bakery ni kan tak rajin lah tepung saya sangat. Tak penuh. Saya ni jenis orang yang simple. So sangat kau nak ayak ke gapo tak ada. Okey. Lambat nak sangat-sangat tu ada serta-serta je kita sangat lah. Ada serta-serta je lah. Contohlah badam kau sebut badam kau, badam yang kita nak letakkan dalam apa tu nak buat emerald London kau gapo kau. Yang tu kenalah sangat. Tapi kalau macam gandum-gandum ni tak payah. Alright, so gandum of course gandum. Tengok gandum. Gandum Cak Ros lah. Gandum Cak Ros saja. Siapa yang apa tu yang tak dapat resepi saya ni boleh ulang balik deh live ni. Boleh ulang balik. Ulang balik. Okey, so yang ni kita letak asin lebih kurang 200 gram. Okey. Okey. So, let's go. Kita nak kata nak letak dah. Okey, kalau yang ni kita tak perlu letak dah essence vanilla sebab kita dah letak dah kopi tadi letak dah kopi. So, kita just nak putar yang ini sahaja. Okey, so moleknya you all untuk bahan yang tadi ni bahan A, ni bahan B dan yang ini bahan C untuk tepung gandum. Semoleknya untuk bahan B ni bahan-bahan yang coklat chip tepung jagung ni you all campurkan di dalam ni. Campurkan semua. You all jangan campurkan tepung jagung dengan tepung gandum sebab kita tepung gandum 200 gram pun tak semestinya kita masukkan semua dan tak semestinya 200 gram sharp kita masukkan. Ada setengah tu kena buat lebih. Ada setengah tu kena kurangkan. Ada juga. Tengok juga bergantung juga kepada adunan kita. Alright?
Jangan ada nama geria tak apa belakang dah nak guna nama gapo pun. Hey. Genak dah ni. Rasa pun banyak dah tapi nampak sikit lah. Rasa pun banyak dah ni. Saya ni dah ada ni. Rasa pun banyak dah. Okey, so untuk permulaan untuk biskut ni pastikan kita kena tahu cara nak putar dia. Untuk permulaan pastikan putar speed 1 dulu deh. Okey, kita putar dulu speed 1 dulu biar biasa kata molek dulu, baru kita tukar kepada speed 2. Alright, so okey, you nampak ni? Okey, so kita tutup dulu dan tukar kepada speed 2. Okey, bila dah speed 2, pastikan dia kembang dengan elok sekata molek, baru kita masukkan stack dia. Alright, benda ni senang je, simple saja, mudah je, semudah ABC ya, ABC lah. Senang saja. Okey, so walaupun kita gunakan mixer, tapi you all kena ambil spatula, kena itu juga deh. Sebab nanti takut dia tak hancur kita punya gula ni. Okey, kena kuih-kuih sikit, kuih-kuih tepi-tepi ni. Okey. Kalau you all buat pure butter ataupun you all gunakan 100% buttercup, takut nanti you all tak boleh nak handle masa kita mixer. Nanti dia jadi lembek. Bila lembek, sudah lalulah cookies kita tu, tak? Bila terlampau lama, kalau lembek, bila lembek kita pun letak gandum. Bila letak gandum, kalau lama kena tambah. Kalau lama jadi kerah kekung. Bila kita tambah lagi banyak, sepatutnya contohlah 200 gram ataupun lebih sedikit. Tapi kita letak 300 gram pun dia stay lembek lagi. Tak kena lah tu. Sebab itulah kenapa saya masukkan campuran kalau buttercup dengan margarine. So dia boleh handle lah benda tu. Sebab kalau mixer ni kita tak boleh nak handle, melainkan kalau kita pakai hand mixer. Hand mixer dia lain. Alright, hand mixer kita yang pegal dia. So tak apalah. Okay. Ni sebab saya pakai pure butter ni, sebab hari tu saya buat kek coklat indah je, ada lagi balance. So tak apalah, saya guna on ni lah. Ada ikut memang saya tak guna lah pure butter ni. Sebab kata kalau tak kerti nak handle, memang tak boleh. Sebab dia cepat, dia lembek tau dah. Memang dia sedap. Pure butter of course lah. Harga pun mahal. So kita putar dia sampailah dia kembang. Okay, sampai dia akan tukar warna dia, baru kita masukkan the next step. Alright. Okay. Boleh tak pakai mixer, it's up to you lah. Kalau rasa bahu you all, lengan you all sadar, boleh lah, tak ada masalah. Sama juga kalau you all nak buat roti pun, kalau rasa sadar, tu boleh. Tapi lambatlah sikit. It's up to you. Okay. Alright, so kita putar dia sampailah dia kembang. Bila dah kembang, you all kena pastikan kita punya tekstur kita. Okay, kita punya tekstur kita. Yang ni ada sikit lagi, so kena kuih-kuih sikit. Okay. Tidak, dia rasa lah. Dia rasa macam gula-gula tu ke. Kalau sebenarnya tang sini lah ramai yang select tau tak. Ramai yang select. Walaupun you all kata saya dah follow dah resepi nori, saya dah follow. Sinilah. Di sinilah sebab kenapa ramai gila yang buat tak jadi. Ramai sangat-sangat ramai. Inilah silap dia, tahu tak? Walaupun you kata benda ni saya follow step one by one, di sinilah ramai yang out. Pemula pun out dah. So macam mana kita nak meneruskan kehidupan kita? Macam mana kita nak buat benda ni supaya nampak jadi? Boleh kata jadi beh dok. Kalau you all buat benda ni, kalau tak jadi tang sini,
kita punya kata cookies kita rasa dia tu rasa macam rasa berampah lagi tahu dok. Gula ataupun kek kita jadi bantat sebab air gula akan turun ke bawah. Bila turun dia akan basuh bawah. Betul tak? Sebab itulah kek kita atas dia moist, bawah dia akan lembap ataupun dia bantat. Dia jadi rapat. So bila rapat gitu bermakna kek kita tu bantat lah alat bawah. Okey. Mesej tu jenama apa? Mesej jenama spa. Okey, so di sini apa step yang perlu kita buat setelah dia kembang tu? Kita turunkan ataupun tukar speed yang paling minimum, speed 1 lah. So kita masukkan bahan B sedikit demi sedikit dia. Jangan ada curuh semua weh. Sedikit demi sedikit. Ui. Okey, type PM je. Nanti insya-Allah tim saya akan bantu you all. Sak bimbel. Okey, setelah kita masukkan bahan B, nampak ni. Nak jadi dah cookie kita. Oh, alolah tak ada apa-apa weh. Tak siap lagi nampak dah jadi. See? Yakin itu yang paling penting. Okey, so di sini untuk gandum ni untuk bahan yang C, jangan masukkan semua. You all kena masukkan at least separuh daripada tu. Sebab kita kena uli pakai tangan pula. Sebab biskut ni memang tak boleh. Okey, so you all tak boleh nak cuba-cuba semua tak boleh. Sebab bila kita buat dengan mixer, memang dia kata kita kena guna juga tangan kita. Tangan kita memainkan peranan. Alright, so jom. Kita main uli-uli pula. Main uli-uli weh. Okey, so saya ada balance lagi. Nampak ni saya ada balance lagi. Okey, saya ada balance lagi. So saya akan tunjuk dekat you all cara dia. Wush. Aduh lah, tak kena orang yang tu tak payah guna. Telur tak payah jimat dia kata. Tak payah. Tak payah guna-guna telur. Okey. So, apa yang perlu dibuat? Nori beli mixer tu harga berapa? Ya Allah, saya tu kat berapa dah 10 tahun yang lepas tu. Lama gila dah saya beli mixer tu. Lama dah. Tapi serius lah. Memang recommended lah. Memang recommended. You all yang mana yang nak buat bisnes ke? Ui, sangat-sangat recommended lah. Spa sangat-sangat recommended. Bagi saya lah. Okay. Okay, so di sini bila mana kita kata goni kita ni apa tu? Kita punya nekat lagi ke? Okay, so kita masukkan gandum sedikit demi sedikit deh. Kita masukkan gandum sedikit demi sedikit. Tak semestinya 200 gram kita kena masukkan 200 gram. Tak semestinya. Kalau you all tengok ke, orang you buat sekut ni mesti bos dia lah yang buat goni ni. Hak lain kuli dia. Kuli-kuli buat. Betul. Sebab main tu memang kuli ni payah sikit lah. Sebab kalau untuk main tu dia apa tu? Nanti saya ke, saya yang main memang saya yang buat. Tapi yang lain-lain memang tim saya lah yang buat. Kalau biskut lah sebelum ni. Tapi kalau macam sebab tim saya pandai kan nak uli-uli gini ni, bukannya kata nampak senang, tetapi dia memerlukan ilmu macam mana kita nak biar nampak ni. Cara kita uli, benda ni cara kita adun. Main dengan tangan ni. Setengah orang tu memang sangat penting main tangan ni. Sebab tu dah kata janganlah mak tangan tu comel lah. Nak ko kukus bayet bukan dia. Kukus bayet.
Ini teknik dia. Macam you all nak buat biskut supaya biskut kita rangup, sedap dan paling penting tak tengik. Okay. Paling penting tak tengik. Wih, sikit ni gano ni. Sikit ni nak bagi gano. Okay, so letak lagi. Pastikan ni tak cukup ni. Walaupun 200 gram kena buat lebih sikit. Kena buat lebih. Dia stek dia memang lagu ni, tahu tak? Walaupun dia punya timbangan dia 200 gram, tapi ada kalanya cukup, ada kalanya lebih, ada kalanya tak cukup. Gitulah. Okey. Boleh fokus pada adunan yang dibuat tak? Adunan ke apa? Tak tahulah tu nak fokus macam mana tu. Alright. You all kena main pusing lagu ni deh. Bila pusing lagu ni, dia punya tekstur kita cantik dan yang paling penting boleh tahan lama lah. Otot sedapnya. Lagi lama lagi sedap, tahu tak? Tak ada. Okey, so di sini saya dah habis dah 200 gram tepung, tapi still dia dekat lagi. So you all kena ambil sedikit gandum. Yang ni tak payah timbel lah, cengkera saja. Bubur sikit-sikit dulu lah. Nak aku bubur sekilo ke dia. Kalau letak sikit sedap atas sedap. Biskut dia tak sama dengan kek lah. Biskut tak sama dengan kek. Dia kalau biskut, kalau you perasan dia akan letak benda-benda yang lebih crunchy. Sebab kalau kita letak kismis ni dia tak crunchy kismis. Kalau kek dia lain. Sebab tu lah kalau macam coklat chip dia letak macam cranberry. Sebab cranberry ni bila makan dia rasa crunchy. Dia lain deh. Cranberry dengan kismis dia lain. Kalau nak upgrade memang cranberry lah guna. Cranberry ya. Sama macam saya suka mana cranberry. Rasa dia tahu gitu sikit. Okey. Baru nampak adunan. Alright. So kita akan yang ni you all nak buat, you all nak terak ke dia boleh, you all nak letak dalam cup pun boleh. It's up to you lah. Benda ni kalau you all nak lebih advance, you all main celup-celup pula ke, it's up to you. Macam saya tengok nak kata lekat lagi, masukkan sikit lagi. Buat sampailah dia tak melekat. Selagi dia melekat, selagi itulah adunan kita tidak menjadi. Adunan kita tak jadi comel molek. So pastikan you all kena tekstur cookies you all. Aduh lah. Saya tak masukkan extra vanilla. Saya tak masukkan telur. Tapi you all jangan percaya saya. Tolonglah. Please lah jangan percaya saya. Please. Jangan percaya saya. Okay. Adunan kita. Wish. Rasa dia tu. Ya Allah. Sebenarnya adunan. Sebenarnya dia sepatutnya kena masukkan nestem. Tapi saya tak ada nestem. So saya olah sendiri. Ni memang olah diri lah ni. Tahulah bebel lah kalau saya kan. Okay. Tapi memang bila kita letak cornflake, bila kita bakar dia lagi crunchy lah cornflake ni. Cuma jangan cornflake ni hok main-main hok liuk dah. Tak boleh nak tolong dah tu. Kena beli hok tak liuk lah. Narak ko hok lemau dah biskut pula dah cornflake tu memang tak jadi dah. You kena rapuh beh dah. Cornflake you all ni kena rapuh. Ni banyak lagi ni boleh buat lagi ni. Banyak sekut lagi hok guna ni. Nak sedap lagi kena letak badam kisar lah, badam halus tu. Badam halus tu dia boleh beli kat kedai bahan kek tu wak ada dah geng. So you all kena sangai dulu, lepas tu masukkan. Masukkan dalam ni, lebih kurang dalam 40 gram gitulah untuk adunan banyak ni. Okey? Okey, so pastikan you all nak tahu. Masuk pun lembik lagi lah. Sikit lagi. Sebab banyak bahan yang saya skip. Sebab tak ada bahan. So saya guna cornflake. Cuma saya nak menyedapkan lagi, saya campur dengan coklat chip lah. Alright. Kalau nak sedap lagi memang kena letak badam ke panggil? Badam
halus, badam serbuk. Serbuk badam. Okay, so di sini macam mana cara ataupun you all nak tahu cookies you all tu ataupun sebelum you all nak buat you all nak tahu benda ni jadi ke tak, you all buat gini deh. Oh, ni tip dia deh. Ini deh. Okay, Allah. Okay, you all ambil tangan ni, you all teluk gitu You all teluk gitu, you all nampak dia punya dalam dia ni, dia macam bata tahu dah. Dia ada lapisan. So, bila ada lapisan-lapisan gini bermakna kita punya adunan kita is done. Jadi dah. Okay. So, untuk next step, apa yang perlu dibuat? Saya nak ringkaslah benda ni sebab saya tak nak uli, saya tak nak ni sebab saya nak yang simple je sebab kita untuk makan-makan telur je. Okey. Kita nak makan telur je. Siapa yang tak ada kata yang tak suka telur ke, tak boleh anti dengan telur ke, apa kau boleh gunalah, boleh buat cookies ni. Sangat-sangat mudah. Memang sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Tapi kalau you all tidak tahu cara dan teknik dia, memang tak jadi. Tak sah lah. Tak jadi punya, tak jadi tahu dah. So saya dah share dah benda tu. You all ambil lah benda tu dan pastikan share juga dekat orang lain juga. Okay, untuk permulaan saya nak buat simple saja. Saya nak buat simple je. Okay, yang ini is up to you lah. You all nak banyak mana pun. Untuk nak makan telur, okay. You jangan bimbang, dia tak masukkan essence vanilla. So, bila tak masukkan, dia tak akan mengembang. Wih, rangut molek ni. Okay. You all nak terak pun boleh, you all tak nak terak pun boleh. You all contohlah you all nak uli lagu ni pun boleh deh. You all ambil uli, you all pastikan timbang dia. Kena timbang satu-satu baru you all punya dalam cup you all sekata molek. Kalau you all main kami uli-uli tak sama deh. Tak sama. So you all boleh uli-uli lagu ni, nampak ni. Okay, uli-uli masukkan dalam apa tu ataupun you all bakar dulu. Lepas tu dah siap tu baru celup dia dengan coklat. Lepas tu coklat premium, lepas tu baru masukkan dalam cup. Boleh juga. Banyak macam-macam ni. Tapi yang paling penting, dia punya tekstur dia pastikan bertingkat-tingkat lagu ni deh. Kalau tak bertingkat-tingkat tak jadilah. Tak menjadi. Okey. Ni baru satu resipi. Petai ni saya buat awak ringkas lagi lah. Paling ringkas. Petai ni kita buat paling ringkas. Yang paling penting sedap. Tapi bahan dia tu agak mahal sikit lah. Bahan dia tu memang tak dinafikan. Mahal sikit lah. Benda sedap. Of course lah. Sedap. Sebab dia letakkan coklat cik ni. Dia lagi nampak lah menyelah tu. Kalau kita letak serbuk coklat pula dah. Serbuk konflik je, kita yang kisar tu dia kata tak ada lah rasa macam crunchy tu. Rasa juga tapi sedikit. Kalau macam ni sebab saya ramah dia tadi ke. So dia rasa lah crunchy dia tu. Benda tu akan menyedapkan lagi lah. Okay. So pastikan
oven kita dah get ready. Saya tutup saat ni mentah sebab lambat juga. Saya tutup dan saya buka dah. Dah panas dah tu. So dah bersedia dah untuk dibakar. Untuk cookies tak apa, biarkan you all buat banyak-banyak. Lepas tu you all contohlah you all buat sampai 5 loyang ke. 5 loyang you all biarkan di luar tak apa, tapi jangan bawah kipas. Kalau bawah kipas memang kita punya cookies kita keras. So pastikan jauh daripada kipas. Jangan betul-betul bawah kipas. Alright. Cookies tak apa. You all jangan nak sama KO. Nak buat cookies sama dengan cake. Tak sama. Tak sama deh. Pastikan you all kena tahu benda-benda lagu tu. Rasa pun banyak tu ni. Kena buat lagi ni rasa. Okey. Kena buat lagi ni. Tak, dia tak kembang sebab kita tak masukkan baking powder. Kita just masukkan saja bikarbonat. You jangan bimbang, you tak kembang. Setengah orang tu dia buat kembang sampai kau tak cantik beh tu. You all kena tahu lah step dia tu. You all kata dah. Jangan derhaka pada resepi. Orang letak gah tu mu gagah nak letak gah tu. Lepas tu dia salah ke. No, di sini saya ambil resepi Nori lah ni tak jadi. Oh, alohlah salah kita pula dah. Lepas tu bila kita tanya dia, lepas tu dia suka pula. Suka. Sebab apa? Sebab dia salah. So, mula-mula dia, Nori kenapa saya buat ni tak jadi dah banyak kali saya buat tak jadi. Boleh saya tahu tak buat lagu mana? Bila kita check one by one, dia pun lah kali dia tulis dia dia tu. Sebab tu lah apa saja kita kena ada orang yang boleh coach kita. Tak kira lah buat bisnes ke nak buat benda ni pun kena ada orang yang boleh kita senang nak bertanya. In that case kalau saya nak buat lagu ni boleh tak? Kalau saya nak buat dalam bekas ni okey tak? So benda ni ada rujukan orang kata. Kalau tidak kita nak tanya siapa dia? Kita nak tanya siapa? Assalamualaikum. Saya nak tanya. Yo. Okey. Mana besar ni? Buat sikit. Biar boleh makan lah sikit sore apa. Biar makan sikit-sikit sore. You jangan bimbang, tak kembang je. Saya cookies ni sebab sebelum ni saya letak benda lain. Dan yang ni telah diolah. Tapi memang setiap tahun memang biskut ni menjadi permintaan lah. Sebab dia kata lain daripada lain lah. Walaupun dia hanya kata konflik, biskut konflik, tetapi bukan konflik semata-mata konflik. So itu yang you all kena tahu deh. Untuk kita nak menyedapkan biskut kita. Bukan kata nak buat biskut konflik je. Campur konflik, campur ganda, campur gula. Cukup. No. No. Tak semestinya. Benda tu tak sedap lah dok. Kosong. Kita kena campur dengan lain lagi lah sedap. Okey? Dia rasa crunchy lah bu. Crunchy tu. Jangan percaya saya. Yes, kena sis. Sebab soda. Yes. Saya letak sikit sodium bikarbonat. Saya tak letak baking powder. Saya letak sedikit sodium bikarbonat. Sedap bau. Aku 30 kali dah bau ni. Ya abang ke tak ni? Bau dah. Nari ada letak. Tadi Nari tak sebut letak. Bila masa
koyak dah. Acu tak kat komen. Siapa dengar saya letak sodium bikarbonat? Acu tak kat komen. Acu tak kat komen. Akak ni kata saya tak sebut letak sodium. Soda. Acu tak kat komen. Rasa tu sebut dah sodium bikarbonat tadi. Ada tu dia. Tapi yo di sini. Ada sebut tu dia sudah tak payah buat besar sangat lah. Buat orang kata biar cukup, biar ngak boleh makan. Nori dah sebut apa tu? Kak tu dengan Zan apa? Tak tahu lah tu, tak tahu. Siapa yang nak dibantu, saya guide you all buat sampai jadi. So kata dia kata sekarang ni kan PKP B D. Walaupun PKP ko, marilah apa saja kita stay boleh buat bisnes. You jangan bimbang. Kita ada cara dan langkah yang terkini, lebih advance. Type PN. Nanti saya akan bagi kata link ataupun saya akan bantu you all. Yang ni tak sama dengan coklat cik yang hari tu lama dah saya share tu. Lama tak sama deh, tak sama. Tidak sama deh. Nori, kalau sebelum bakar golek-golek dengan cornflake mini tu letak lagi crunchy. Buatlah ikutlah nak buat gana pun. Hak ni pun crunchy dah kak. Kalau kak rasa kak nak tak apa, tu. Ikutlah rasa nak lebih lagi ke. Hak ni pun pada hak ni dah crunchy dah ni. Kalau nak lebih, dia sebenarnya kalau dah crunchy dah, kalau nak buat lebih lagi takutnya hak sedap jadinya tak berapa nak sedap pula kan. Nyanyi lah weh, nyanyi. Takut nanti dia rasa muak ke. Kita tak boleh lah gitu dok. Select lah situ tu. Tapi kalau akak rasa nak mencuba, boleh try, tak ada masalah. Muak weh. Ya dah cuba memang sedap. Kenapa? Hari tu. Memang tu sudah memang sedap. Ni lebih lagi crunchy ni. Lebih crunchy lagi ni. Kaki go raya jadi kutuk-kutuk pun asal kau sedap. Dia design lah ni. Ada masih kutuk-kutuk dia design. Dia lagi pelik lagi lah design tu. Sebab tu lah orang ni nak suka pelik-pelik. Sebab apa? Sebab jadi viral. Bila jadi viral, terutamanya bisnes lah. Okey.
saya punya. Okey. Loyang tu 15 tak? Besar ni. Sebab badan kena goreng ke sebelum masukkan ke dalam apa jenis? Yes, kena goreng. Melainkan kalau akan nak letak atas untuk hiasan. Tapi biasa kalau kena goreng lah. Kalau serbuk tu memang kena sangai. Sangai kau biasa orang bakar kau macam saya sangai je. Alright. So pastikan abang kita dalam keadaan get ready untuk suhu ni dan masukkan. Macam saya tak marilah cookies kau saya tak buka kipas. Itu lebih sama lah. Alright. Okey. Macam saya akan buat sebab kalau you pandai nak adjust ataupun nak estimate untuk suhu untuk dia punya kata suhu api atas bawah, so bolehlah letak atas bawah. Tapi kalau you tak pandai, pastikan you panaskan dulu api atas bawah, lepas tu you buat tukar pula kepada bawah, nanti nak dekat masak tukar kepada atas ataupun tukar kepada api atas bawah. Alright, itu step dia lah. Dia banyak step sebenarnya. Tak semestinya you tengok orang buat biskut buat bawah saja. Macam saya akan buat api atas bawah dan saya akan buat api atas bawah sebab itu adalah kepakaran saya lah. Sebab saya memang untuk biskut memang saya minat benda ni, so saya akan adjust benda ni untuk nak jadi masak dengan sekata. Okey, kalau you tak pandai nak adjust benda ni, pastikan you kena panaskan api atas bawah. Lepas tu masukkan tukar api bawah saja. Lepas tu lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit tukar balik kepada api atas bawah. Alright? Bakar, tengok kepada oven juga. Dia standard dalam 25 hingga 35 minit. Tengok juga kepada oven. Kalau macam dan dia punya ketumpatan atau kita punya cookies kita, dia tengok juga. Sebab kalau lagi tumpat, lagi lambat masak. Tapi biasa kalau macam cookies ni tak adalah lambat sangat. Sebab macam saya sebab itulah saya guna api atas bawah. Walaupun api atas bawah kita pandai kontrol benda tu, tak hangit lah. Tapi kalau kita tak pandai nak kontrol, so memang hangit lah cookies kita. Okey, nanti petang nanti saya akan tunjuk kemenjadian kita punya cookies kita. Macam mana dia bentuk dia, rasa dia, ada rasa dah. Okey. Nak letak packaging yang macam mana, nak berapa yang patut jual, modal berapa. So petang ni saya akan bagi tahu dekat you all deh. Dan dalam masa sama saya akan tunjukkan satu lagi resepi untuk petang ini. Satu resepi ni resepi yang sangat simple tetapi memerlukan kos yang lebih besar sikit sebab dia guna barang yang premium. So tapi tanpa guna oven. Senang je. Sangat mudah, sangat senang. Okey. Biskut nori semuanya sedap-sedap. Semua sudah saya cuba, tak mengecewakan. Boleh buat niaga. Okey, thank you Nori share resepi. Boleh buat niaga kat tu aja. Tak tahulah tu. Jangan percaya saya. Tapi buat je. InsyaAllah benda tu you all dapat. Kemanisan tu bukan saya yang dapat, you all yang dapat. Tak kira lah you all buat kek ke, you all buat cookies ke, pastikan buat dengan cara yang betul. Resepi kena betul. Kena ke tak? You all boleh tengok lah bahan-bahan dia tu. Tengok. Biasa kalau you all perasan kalau macam saya sentiasa perasan lah. You all tengok beher-beher tu, dalam kata dekat bahan-bahan tu tak ada. Cara buat tiba-tiba ada benda tu. Main mana? Nampak sangat nipu di situ. Tahu tak? Bahan-bahan tu tak ada. Lepas tu cara buat tu, dia masukkan bahan-bahan yang tak ada tu. Di mana ni? So benda tu tahu tak? Banyak kali dah saya perasan benda tu. Kalau nak bagi, biar bagi dengan ikhlas. Jangan duduk kurang apa semua. Sebab kebanyakan dia kata bagi tak betul-betul menepati tahu tak? So benda tu tak jadilah. So kata biar benda tu biar you all dapat. Contohlah resepi yang saya share dekat you all, biar dapat benda tu dapat hasilkan. Dan semalam saya dah hasilkan Swiss roll. Dah ramai dah yang hasilkan benda tu. Ramai dah. Terbukti
terbukti ramai dah. So bermakna you all faham lah apa yang saya share kat you all. Dan bermakna resepi saya tu boleh digunakan pakarkan. Sebagaimana akak tu kata boleh buat niaga. Boleh buat niaga. Ha, gitu. Ada satu adu dapat banyak juga. Ya, dapat banyak satu adunan. Ha. Kalau ikutnya 125 gram je tu kak. Kalau macam ikut adunan dia, sebenarnya saya je buat lebih sikit. Sebab kalau itu satu loyang je. Ni saya buat 2 loyang, tapi benda ni kata benda hok bagi sedap ni takkan nak buat sikit, tak murah nak makan. Takkan nak buat sikit. Lepas tu kan kita nak makan sikit macam saya. Mak saudara saya ada, tok saudara ada. Of course kita nak bagi sikit. Seorang nak bagi rasa kata. Gitu. Alright. Nanti boleh tak ajar kek pisang pula? Aduh, kek pisang. Pisang tak ada lagi kak. Nanti sabar kita buat sabim be. Kita buat bersih. Hari tu saya buat bersih kukus. Kukus kak hari tu. Bersih bakar saya buat bersih kukus pula. Kita buat bersih kukus pula. Kukus. Tengok. Kukus kau bakar ke. Tapi saya nak buat kukus lah. Kukus lebih sedap sebenarnya. Dia moist dia tu lain macam lah. Kalau kek pisang ni. Alright. Siapa yang nak dibantu type PM. Okay, type PM. Nanti saya akan bantu you all. Saya akan guide you all buat sampai jadi. InsyaAllah benda tu you all yang dapat. Bukan saya yang dapat, you all yang dapat. Resepi-resepi yang telah saya share kat you all tu adalah resepi-resepi yang telah saya buat sepanjang saya buat bisnes. Itu yang saya buat dan itu sangat menepati cita rasa orang ASEAN. Saya tak buat takut tambahkan benda yang lain. Sebab kalau saya tambah benda yang pelik-pelik, nanti you all yang tak boleh, kata tak boleh nak terima benda tu. Pelik-pelik. Dah lah kedai ni tak ada limited. Saya bagi tahu dekat you all barang-barang yang pelik-pelik pun you all tak ada dah. Apatahlah lagi resepi-resepi yang pelik-pelik. Tahu? So saya hanya gunakan resepi-resepi yang senang ataupun bahan-bahan yang senang untuk you all pelajari, untuk you all kata dapat bahan-bahan tu. Okey? Bagus. Anak muda Kelantan dah berjaya dalam dunia tak ada lah kat saya biasa-biasa je. Saya pun anak Kelantan menetap di Kedah. Ikut suami sekarang pun alhamdulillah slow-slow dalam bisnes bakery. Banyak sangat join live Sinori. Thank you. Alright. You all tak payah kata tak payah bimbang lah. You all buat bisnes dekat tempat you all je. Tak payah duk fikir satu Malaysia you all nak semua tu tak dan. Kalau you all nak semua you all nak fokus semua negeri, tak ada dengan kita buat seorang. Tak ada. Pada tempat you all je. Kalau contohlah you all duduk mana? You all duduk Kelantan. Kelantan conquer yang mana je? Kota Baru, Pasir Mah, Tupak, hot tu je. Tak payah duduk jauh-jauh. Saya pun tak ada kot. Tak ada. Tak ada tahu tak? Walaupun banyak gila permintaan daripada jarak jauh tahu tak? Terlampau ramai. Tapi saya minta maaf, saya tak dapat memenuhi permintaan tu. Saya nak bagi dekat you all. Saya nak bagi dekat you all yang mana yang kata yang sepatutnya you all yang kena kata bantu orang lain yang nak dapatkan kek, yang dapatkan biskut yang sedap. Tapi you all tidak tonjolkan benda tu. Sebab itulah orang tu datang dekat saya. Sebab saya ambil peluang benda tu, tonjolkan. Orang PM nak biskut, nak kek. Banyak serata negeri tahu tak? Serata negeri. Tapi saya tak dapat nak penuhi permintaan you all. Dan you all kata gunakanlah tempat you all. Tak payah duduk fikir tempat-tempat orang lain. Gunakan tempat you all saja. Dah cukup dah. Sudah cukup dah. Alright? Siapa yang nak dibantu, you all boleh type PM. Di ruangan komen nanti tim saya akan bantu you all buat sampai jadi. Lebih kurang cara famous amal juga. Guna tangan je. Sebenarnya benda ni bukan guna tangan kak. Benda ni ditekap. Tapi saya guna benda ni pakai sudu. Sebenarnya dia konsep dia lain. Saya biasalah kita buat lain pada orang lah. Okay. Saya nak you all kata belajar cookies ke kek ke dengan cara yang betul. Dengan step yang betul. Bahan-bahan yang boleh dapat dekat kawasan you all. Tak payah cari tempat jauh-jauh. So benda ni saya nak you all belajar benda yang basic dulu. Bila you all belajar benda yang basic, insya-Allah benda tu you all yang dapat tahu tak? Insya-Allah. Tu dia cookies kita nampak? Ya Allah, cookies kita. Aduh. Dah baik. Nak makan ni. Aduh dah.
Jebat. Okey. Pukul berapa petang ni? Biasa saya buat petang pukul 5 petang. Nah, Nori tak bakar bertingkat ke? Saya tak recommended bakar bertingkat. Walaupun biskut boleh bakar bertingkat kalau you all pandai nak control benda tu. Tapi kalau you all jadi tak pandai nak control benda tu, tak payah. Pada buat satu pun okey dah. Sebab kita permulaan ni basic-basic dulu. Jangan duduk ikut orang hok pro. Orang hok pro tu dia dah pandai dah manage dia punya api, manage dia punya suhu. Dia pandai dah. Kita ni baru nak start belajar. Baru rasa minat, baru nak mencuba. So kalau you all ikut yang pro dah, you all rasa lagu mana? Boleh hambat ke dia? Boleh kejar ke dia? Tak boleh. Sebab dia dah banyak dah ilmu dia. Dah banyak dah. Dia kata pengalaman dia. Kita ni yang baru kata setahun, kata baru lagi. Baru nak berjinak-jinak. So, kita guna dulu yang basic-basic dulu. Saya tunjuk dekat you all ni. Ada tak saya tunjuk dekat you all bertingkat-tingkat? Kalau ikut, memang boleh. Biskut kita buat bertingkat-tingkat. Tapi, you all kena ingat. Kalau you all tak pandai nak manage suhu ataupun dia punya kata kepanasan api atas bawah tu, memang biskut kita garing lah. Biskut kita banyak masalah tau tak. So cara dia is simple macam ni saja. Alright, tak apalah lambat asalkan cookie kita jadi dengan elok. Okay, setelah you all masukkan ni, you all nampak okay. Cookies aku ni itu dah ni. So you all boleh pusingkan dia. Sebab kita nak biar cookies kita ni masak dengan sekata. So kita pusingkan dia. Okay, lagi. Ada lembek lagi. Ada setengah tu dia buat bulat-bulat, lepas tu dia tekak dengan gerpu pun ada juga. Tu pensil lama lah. Pensil lama-lama dulu tu adalah style lagu tu. Kita kena lebih advance sikit, dia nampaklah lebih eksklusif. Alright. Nori akak silap. Akak yang silap isi nama FBPJJ Ekonomi. Akak WhatsApp tim saya deh. Tak apa silap. Tak apa. Akak WhatsApp tim saya. Bagi tahu dekat tim saya. Akak silap dah ni. Si nama ni lagu mana ni ejah ni. Gitu deh. Akak WhatsApp tim saya. Nanti tim saya akan bantu akak Sakbim benda boleh kita buat. Kata pemudahkan benda tu. Okay. Thank you Nori, kongsi resepi dan ilmu yang diberi supaya murah rezeki Nori, insyaAllah. Alright. Kalau Noza tak ada api atas bawah, Noza tak ada api atas bawah. Kalau benda tu masuk molek tak apa. Saya kalau boleh lah, cuba elakkan lah. Kalau you all rasa boleh, you all pandai nak manage benda tu, so you all boleh try. You all pandai nak manage benda Noza ke apa ke, try lah. Tak salah try benda tu. Kalau tak jadi tu memang tak boleh lah. Kalau jadi tu memang boleh. Gitu lah. Alright. Petang ni kau berapa? Pukul 5. Buat kek pisang 2 benua Nori. Kek pisang 2 benua. Kita buat 5 benua tak apa. Okey. Kalau saya saya setengah orang dia buat kek pisang, cheese melelah apa semua. Saya tak boleh lah, tak nak terima benda tu. Tak boleh. Tahu? Dia kalau you all nak buat macam cheese meleleh ko, ada cheese ko gapo dia, ada serta-serta dia. Ada serta-serta kek. Bukannya you all tengok tak boleh lah, tahu dok. Dia jadi rasa kembang pipi rasa tengok kembang pipi belum makan lagi. Tahu? So you all kena tengok lah. Kek tu sesuai tak dengan gabungkan dengan cheese ko gabung. Kita nak buat gabung-gabung ni, kita kena tengok juga. Tidak kek kita nanti jadi muak. Kalau muak, bukan dia weh. Alright. Okay. Selalu kukus selalu tak menjadi. Kukus sedap tak? Kukus sedap. Biskut keruk-kerak nyam-nyam. Nyam-nyam ni. Kalau tak ada nak ikut tilah ni, kat mana boleh dapatkan resepinya? Yang resepi dalam ni juga. Okey, tengok balik, ulang tayang balik. Okey. Saya nak resepi saya. Ikut PJJ. Kebia ni. Alright. PM nak resepi. Resepi untuk resepi cookies ni tengok balik dekat Pemuda Belas. Tak ada. You all WhatsApp tim saya pun
Tim saya pun tak tahu resepi tu. Saya tahu. Kalau saya tak bagi dekat tim saya, macam mana tim saya nak bagi dekat you all? So saya yang handle benda tu. Untuk you nak dapatkan resepi, contohlah resepi cookies ni, you all kena tengok ulang tayang balik saya punya live untuk pagi ni. Tengok balik. Contohlah kalau you all nak tengok nak resepi Swiss roll. So ulang tayang balik resepi ataupun live Swiss roll yang mari dulu. Alright. Okay. Alright. Okeylah, saya nak order ni dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa luangkan masa tengok saya punya live, nak dapatkan resepi-resepi saya. So you all boleh tengok balik, ulang tayang balik deh. Boleh ajar buat donat tak? Saya dah ajar tak buat donat. Boleh tengok balik saya punya donat saya yang gebas tu. Boleh tengok balik akak. Saya punya live. Akak boleh tengok dekat YouTube channel. Type je Norris, kakak keluar video-video Norris yang ada. Okay, akak tengok je dekat YouTube pun ada. Jangan lupa subscribe kan saya punya channel YouTube deh. Okeylah, saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi petang nanti. Satu resepi lagi yang saya akan share dekat you all untuk cookies ni. Tapi cookies tanpa telur juga. Tanpa telur juga. Tanpa gunakan oven. Dan yang paling penting menggunakan bahan-bahan yang premium. Alright, so kita jumpa lagi petang nanti. Assalamualaikum, bye-bye.